Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Abdul Rahman. Hari ini saya akan bincangkan tajuk konsep insan metafizik. Definisi metafizik. Metafizik merupakan salah satu dari cabang utama ilmu falsafah. Ia membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenar yang di luar alam biasa atau tidak kelihatan. Konsep ini mendapat namanya dari perkataan Greek, meta yang bermaksud selepas dan fizika yang bermaksud mengenai alam. Metafizik bermaksud melangkaui alam fizik. Selain itu, meta juga membawa maksud sebalik dan fizik yang bermaksud zahir. Metafizik merupakan kajian pada peringkat abstrak mengenai sesuatu fenomena. Ia membincangkan tentang hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenar yang tidak mudah dilihat. Metafizik adalah suatu bidang ilmu yang jauh menjangkau alam fizikal atau kebendaan. Ianya juga bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada akibat. Metafizik dan keagamaan. Ianya merupakan fenomena di luar alam nyata, contohnya benda gaib yang tidak dapat dibuktikan dengan deria yang bukan rasional dan empirikal. Ahli metafizik cuba memahami jenis-jenis zat yang bukan benda, iaitu dalam kefahaman hakikat bukan benda seperti Tuhan, malaikat, roh serta pengalaman kerohanian yang sukar dijawab secara kualitatif atau kuantitatif, contohnya seperti kehidupan selepas kematian, syurga dan neraka. Yang seterusnya adalah bidang perbincangan metafizik. Yang pertama adalah ontologi, ianya merupakan teori tentang hakikat. Yang kedua adalah causality, iaitu sebab akibat. Yang ketiga adalah kosmogoni, iaitu asal-usul alam semesta. Yang keempat adalah kosmologi, iaitu fenomena alam semesta. Nombor 5, subjek, predikat dan taksonomi. Nombor 6, necessity and contingency, kewajipan dan kemungkinan. Yang ketujuh adalah mind matter, minda dan jirim. Dan yang ke-8 adalah free will and determinism, kehendak bebas dan ketentuan. Kita akan pergi pada tajuk yang pertamanya, iaitu ontologi. Ia turut dikenali sebagai metafizik umum. Ia merupakan suatu disiplin yang membincangkan tentang hakikat Tuhan, iaitu teologi ataupun usuluddin, hakikat alam semesta iaitu kosmologi, dan hakikat manusia, psikologi. Segala sesuatu yang berada di alam fizik yang boleh diamati atau ditangkap oleh panca indera, dan realiti yang menjurus kepada suatu kebenaran. Yang kedua adalah causality. Turut dikenali sebagai teori hubung sebab akibat. Ia merupakan di mana keadaan suatu peristiwa, proses menjadi sebab kepada berlakunya sesuatu peristiwa. Kewujudan causality membolehkan sesuatu ramalan dapat dilakukan. Ia melibatkan beberapa unsur seperti fakta, hipotesis, teori dan hukum. Yang seterusnya adalah kosmogoni. Kosmogoni berasal daripada bahasa Yunani iaitu kosmologia. Kosmos bermaksud atur, manakala logos bermaksud kata, hikmah, rencana dan ilmu. Kosmos merujuk kepada keteraturan alam semesta berlawanan dengan chaos yang bermaksud kekosongan atau kehuru-haraan. Kosmogoni merupakan suatu cabang astrofizik yang mempelajari asal dan struktur alam semesta secara meluas. Dengan demikian, kosmogoni merupakan ilmu bagaimana alam semesta terbentuk. Oleh itu, cerita penciptaan dalam Al-Quran merupakan suatu kosmogoni. Seterusnya adalah kosmologi. Menurut Kamus Dewan, kosmologi adalah salah satu bidang falsafah yang mengkaji asal-usul, proses dan struktur alam semesta. Dalam bahasa Arab, kon bermaksud kepada ciptaan teratur berlandaskan ilmu dan hikmah seperti makna yang tersirat dalam firman Allah Ta'ala, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Sementara fasad merujuk kepada kehancuran yang berlaku kepada ciptaan yang telah tersusun atur. Namun begitu, hanya pencipta yang berhak menghidupkan dan mematikan, maka insan diperintahkan agar tidak sebarkan kehancuran ataupun fasad di muka bumi ini. Seterusnya adalah hubungan insan dengan alam. Maka jelaslah hubungan rapat antara pengertian, ekologi dan ekonomi yang kedua-duanya turut melibatkan tindak tanduk insan terhadap alam sekitar yang termasuk dalam alam semesta. Dari segi martabat atau darjat, kepentingan ketiga-tiga bidang ini, kosmologi atau pemahaman alam semesta sebagai teras kepada pemahaman ekologi atau pemahaman alam sekitar. Pemahaman alam sekitar pula teras kepada ilmu ekonomi. Ekonomi bukan hanya melibatkan wang ringgit, tetapi juga penggunaan sumber alam demi menjanakan kekayaan kebendaan.
Akhir sekali adalah aliran kajian metafizik. Aliran kajian metafizik terbahagi kepada dua, iaitu aliran kuantitatif dan aliran kualitatif. Aliran kuantitatif ialah aliran yang menjawab pertanyaan apakah kenyataan itu tunggal, tinggal atau jamak, plural. Manakala aliran kualitatif pula, aliran yang menjawab pertanyaan apakah kenyataan realiti mempunyai kualiti tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.